Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai sehingga ayat 282 daripada surah Al-Baqarah. So, pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 283 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Jadi sedar tak sedar kita, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita sudah berada pada penghujung surah Al-Baqarah. Ya, mungkin dalam sekali kuliah lagi kita akan mengkhatamkan surah Al-Baqarah ni mulai daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang terakhir, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menyelesaikan kajian tafsir surah Al-Baqarah ni, dan insya-Allah ini satu nikmat yang amat besar daripada Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Dan moga-moga setiap kuliah-kuliah yang kita jalankan mengkaji ayat-ayat Allah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa semasa kita hidup dekat dunia, kita mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala, kita menggunakan mata, telinga serta akal fikiran kita untuk melihat, mendengar dan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah Ta'ala, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat 283 Allah Ta'ala masih lagi berbicara berkenaan tentang hutang piutang, sebagaimana juga Allah Ta'ala telah jelaskan begitu panjang pada ayat sebelum ni, iaitulah ayat 283, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ Wallahu bima ta'maluna alim. Yang bermaksud, dan jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang dengan tidak payah bersurat, saksi atau barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Rabbnya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, ya. Dan jika kamu sedang bermusafir, sedang mengadakan perjalanan, kemudian wa lam tajidu katiban, kemudian kamu melakukan transaksi yang tidak tunai,
ya, atau berhutang, proses hutang piutang. Walam tajidu katiban, dan kamu tidak mendapati jurutulis. Pada ayat 282 sebelum ni Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau terjadi transaksi yang tidak tunai, maka perlu untuk dilantik seorang jurutulis untuk menuliskan transaksi yang tidak tunai tersebut. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka pada ayat ni Allah menyatakan, kalau misalkan kamu sedang bermusafir, kata Allah Ta'ala, ya, lalu kamu tidak mendapati jurutulis, ya, tidak mendapati jurutulis, farihanum maqbudah, lalu maka boleh ada option yang lain, iaitulah hendaklah diadakan barang gadaian yang dipegang oleh orang yang memberi hutang, ya. Maka inilah pensyariatan adanya ar-rahnu, ya, adanya pensyariatan ar-rahnu, ya, ada pajak gadai, ya. Baik. Tetapi apabila kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dekat sini safar, sedang bermusafir. Lalu soalan yang muncul, ya, adakah ar-rahnu ni atau gadai ini hanya dibolehkan untuk transaksi yang tidak tunai hanya ketika bermusafir saja? Maka jawapannya, kata para ulama, tidak. Ya, berhutang dengan membuat jaminan ar-rahnu, kita menggadaikan harta yang kita miliki sebagai jaminan akan hutang kita, itu sebenarnya boleh diamalkan walaupun tidak dalam sedang bermusafir. So mengapa Allah Ta'ala sebut dekat sini wa in kuntum ala safarin? Kerana biasanya pada masa dahulu kalau orang sedang bermusafir, maka dia tidak akan menemukan jurutulis. Jadi disebutkan dekat sini wa in kuntum ala safarin, ini tidak menghadkan bahawa mengadakan ar-rahnu ataupun jaminan gadaian barang kita ketika mana kita meminjam daripada orang lain, tidak berarti dia dihadkan hanya ketika bermusafir saja. Bahkan di luar daripada itu juga boleh diamalkan, ya. Janji itu adalah transaksi hutang piutang, transaksi yang tidak tunai, ya. Kemudian tidak ada mungkin jurutulis, ya, atau dia hendak memilih dengan cara ar-rahnu, maka itu boleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengamalkan tentang perkara ini, ya. Rasulullah SAW pernah mengamalkan sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala alaih, ya. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahawa Nabi kita alaihi salatu wassalam itu pernah menggadaikan, ya, menggadaikan baju besi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan kepada salah seorang Yahudi yang ada dekat Madinah, kerana Nabi meminjam 20 sa' gandum daripadanya untuk makan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya-Allah, Rasulullah itu bukan seorang yang hidup dalam keadaan kaya raya, hidup dalam keadaan yang amat mewah, tak. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menggadaikan baju besi yang Nabi pakai untuk dapatkan 20 sa' gandum untuk dimakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. So ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ar-rahnu ni, ini bukan dalam konteks Nabi bermusafir. Nabi sedang mukim dekat Madinah, ya. Nabi sedang mukim dekat Madinah. Maka inilah dalil yang digunakan pakai oleh para ulama kita bahawa mengamalkan ar-rahnu ni sebenarnya bukan saat bermusafir sahaja, malah ketika kita sedang mukim pun boleh mengamalkan ar-rahnu sebagai jaminan akan hutang yang kita pinjam kepada orang, ya. Sekarang ni sudah ada institusi ar-rahnu yang dibuat di negara, ya, ataupun di negeri-negeri kaum muslimin, ya. Cuma kita kena
kita kena ikut ar-rahnu yang sesuai dengan Islam lah, ya. Jangan ikut pajak gadai yang tidak mengikut cara yang ditetapkan oleh Islam, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dekat sini, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, ya. Maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang, ya. Berdasarkan ayat ini, maka kata para ulama, ya, barang yang dijadikan sebagai jaminan itu, ya, atau barang yang dijadikan sebagai gadai itu, yang kita gadaikan itu, mestilah mestilah barang yang hak milik kita sendiri, ya. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh kita menggadaikan barang yang masih kita berhutang, ya. Contoh, kita ada membeli sesuatu barang, kita masih lagi berhutang, barang ni kita belum lunas bayar lagi, ya. Lalu kita jadikan sebagai gadai, itu tidak diperbolehkan, ya. Ataupun harta milik bersama, ya. Ini ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan harta milik bersama. Contoh, ada satu barang ini dimiliki oleh 3 orang, ya. Boleh tak ni kita jadikan sebagai gadai ketika mana kita meminjam wang misalnya kepada institusi ar-rahnu? Ada setengah ulama membolehkannya dan ada setengah ulama tidak membolehkannya, ya. Baik. Kemudian dalam Islam, ya, ada peraturan tentang ar-rahnu ni, ya. Ketika mana barang ni dijadikan sebagai gadaian, maka barang ini dipegang oleh mereka yang memberi pinjaman. Tetapi barang ini tidak boleh mereka ambil manfaat daripadanya, ya. Menurut pendapat ulama yang lebih kuat, manfaat barang tersebut tidak boleh mereka ambil orang yang memberi pinjaman. Manfaat barang tersebut mesti kembali kepada orang yang meminjam wang tersebut atau pemilik asal harta tersebut, ya. Cuma pemilik harta asal tersebut, ya, dia perlu untuk membayar wang penjagaan, perawatan barang tersebut, ya. Tetapi manfaat daripada harta tersebut itu mesti diambil kembali oleh dia, ya. Tidak boleh dengan cara yang zalim, ya. Lalu dia ambil kemudian dia ambil manfaat daripada barang tersebut, ya, kemudian dia nikmati, itu namanya zalim. Tidak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Dan juga yang tak dibolehkan dalam Islam ialah ketika mana seseorang misalkan tidak mampu membayar hutang pada tempoh tersebut, lalu langsung dia ambil harta tersebut jadi hak milik dia, itu pun tidak diperbolehkan, ya. Jadi barang itu sebagai jaminan saja, ya, sebagai jaminan. Andai kata misalkan orang yang berhutang ni tidak mampu untuk membayar, maka ini mungkin boleh dijual oleh dia kemudian digunakan untuk membayar hutang dia, ya. Ada di satu kampung, ya, satu negeri yang saya tahu, ya, mereka mengamalkan berhutang ni, orang-orang kampung. Dia berhutang, bila dia berhutang pada orang, dia akan beri jaminan. Dia kata, saya ada sawah, ya, saya ada sawah, selagi mana saya belum belum dapat membayar hutang ni, maka sawah itu kira macam milik kamu dah, ya. So hasil daripada sawah tu, yang mengelola sawah tersebut adalah dia, ya. Ini cara yang tidak dibolehkan dalam Islam, ya. Ini adalah cara yang zalim dan sebenarnya ini adalah termasuk bahagian daripada riba, ya. Ini cara yang cukup zalim, ya. Jadi saya tahu betul ada berlaku ini, sehingga kan ada setengah orang miskin yang meminjam wang, tak adalah banyak sangat wang ni dipinjam,
tetapi sawah dia dipegang, dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman ni sampai kadang-kadang 10 tahun. Kerana dalam masa 10 tahun tu dia tak boleh bayar hutang tu. Macam mana dia nak boleh bayar hutang tu? Ya, tempat dia bekerja, ya, telah pun dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman kepada dia. So macam mana dia nak bayar hutang? Ini kezaliman yang berlaku. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi ar-rahnu ni dia hanya sekadar jaminan sahaja, jaminan daripada orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang. Andai kata dia tidak mampu membayar hutang tersebut, maka ini ada jaminan yang boleh dijual kemudian untuk membayar hutang tersebut, ya. Jadi kalau terjadi hutang piutang, ya, ataupun transaksi yang tidak tunai, kemudian tidak ada yang menuliskannya, maka salah satu option yang ditawarkan ialah dengan mengadakan ar-rahnu, ya, iaitulah menggadaikan barang yang kita ada atau harta yang kita miliki sebagai jaminan akan harta yang kita pinjam ataupun wang yang kita berhutang kepada orang lain, ya. Baik, ini hanya sekadar option sahaja, ya. Boleh diambil dan boleh tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ni, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang dengan tidak perlu membuat surat, tak perlu ada saksi, ya, dia tak perlu ada barang yang digadaikan, ya, maka hendaklah yang berhutang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutangnya yang telah diamanahkan kepadanya. Ya, kadang-kadang hutang piutang ni mungkin antara keluarga atau mungkin adik-beradik ataupun kawan rapat mungkin, atau rakan-rakan, sahabat-sahabat yang memang betul-betul rapat, sehinggakan mereka saling percaya, ya. Fa in amina ba'dukum ba'dan, ya, yang memberi hutang ni percaya kepada orang yang diberi hutang. Dia percaya sebab dia dah berkawan 30 tahun. 30 tahun dah mereka dah berkawan, kenal betul dia macam mana kawan dia ni. So dia tak ada keraguan dalam memberi hutang. Ataupun mungkin dia mengenali orang ni seorang yang amanah, yang punya integriti yang baik, ya, lalu berada dalam keadaan yang sukar, lalu dia pun meminjam wang, dan dia percaya. So boleh tak dijalankan begitu? Boleh, tak ada masalah. Maka berdasarkan ayat inilah kata para ulama, ya, menuliskan, membuat saksi, ya, bahkan mengadakan gadaian barang, itu semua tidak wajib hukumnya. Tidak wajib. Jadi walaupun bentuknya perintah, ya, untuk menuliskan hutang piutang, tetapi itu tidak wajib, ya. Mengapa ada ayat ini? Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Maka walaupun disebutkan al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal kepada suatu perintah itu wajib, namun hukum itu berubah ketika mana ada dalil yang menunjukkan hukumnya berbeza. Ayat ini menunjukkan fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Kalau yang memberi hutang ni percaya kepada orang yang diberi hutang, maka orang yang diberi hutang ni tunaikanlah amanah tu. Janganlah pula berkhianat, ya. Orang dah percaya dengan kita, ya, dia tidak perlu tuliskan hutang tu, dia tak perlu nak cari saksi, dan dia tidak perlu minta ada jaminan barang daripada kita. Dia hanya bermodalkan percaya dengan kita, lalu dia ambil wang dia bagi dekat kita, maka tunaikanlah amanah orang tu, ya. Bayarlah hutang tersebut kepada dia, kata Allah Ta'ala. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya dalam perkara ini. Sebab perkara hutang piutang ni, ini perkara yang bukan sekadar antara kita dengan sesama manusia, tetapi ada kaitan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menguasainya, Rabb yang mencipta dia, ya, Rabb yang mentadbir seluruh alam semesta ini. Wal yattaqillaha rabbah, ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala taktumus syahadah, ya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan Allah taala kembali kepada mereka-mereka yang dilantik sebagai saksi dalam suatu transaksi, ya. Maka mereka tidak boleh enggan ataupun menutupi persaksian. Mengapa? Kerana ketika mana seorang saksi tidak mahu memberikan persaksian yang sebenar, maka itu dapat menzalimi salah seorang daripada dua orang tadi, ya, orang yang berhutang ataupun orang yang memberi hutang. Maka Allah Ta'ala ingatkan, wala taktumus syahadah, jangan menyembunyikan persaksian. Itu tidak dibolehkan dalam agama, ya. Kemudian Allah mengatakan, wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sesiapa yang menyembunyikannya, maksudnya menyembunyikan persaksian itu, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, ya. Apabila ada seseorang ia menyembunyikan menyembunyikan persaksian tadi, dia tidak mahu memberitahu yang sebenar, maka itu adalah athimun qalbuh, satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh hatinya, ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa yang melakukan dosa itu ialah hati, ya, qalbu, ya. Mengapa Allah Ta'ala sebut begitu? Ya, kerana kerana hati adalah pusat perasaan dan emosi, ya, serta pusat kesedaran, ya, dan penangkapan fakta dan realiti yang ada. Ini antara alasan yang disebut para ulama, ya. Kemudian hati juga merupakan bahagian daripada anggota tubuh badan kita ni yang biasa melakukan perbuatan dosa, ya. Kerana menyembunyikan persaksian itu, ya, menyembunyikan persaksian itu salah satu perbuatan yang dilakukan oleh hati, ya. Sebenarnya hati dia ni tahu apa yang sebenar kerana dia telah menjadi saksi. Kemudian dia sembunyikan, itu perbuatan hati dia. Maka Allah Subhanahu wa taala, fa innahu athimun qalbuh, hati dia ini telah melakukan perbuatan dosa, ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian Allah mengatakan, dan ingatlah sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan, ya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Apa-apa yang kamu kerjakan Allah Ta'ala tahu. Kamu memberikan persaksian dengan sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Atau kamu menyembunyikan persaksian itu, kamu simpan yang sebenar dalam hati kamu, kamu sampaikan persaksian yang tak betul, itu pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui apa-apa sahaja yang kita kerjakan, sama ada amal zahir ataupun amal batin kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jadi kesimpulan yang boleh kita ambil daripada ayat 283 ni, yang pertama adalah selain ada syariat digalakkan untuk menuliskan hutang ataupun dibuat ada saksi, ada option yang lain, iaitulah membuat praktik ar-rahnu, iaitulah menggadaikan barang ataupun harta yang kita miliki sebagai jaminan akan hutang yang dipinjam kepada orang. Dan ini boleh untuk kita jalankan, tetapi mesti kita mengikut panduan syariat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah, andai kata orang yang berhutang percaya kepada orang yang diberi hutang, maka tanpa dituliskan, tanpa ada saksi, tanpa ada pajak gadai, itu tidak ada masalah, boleh, ya. Maka ini menjadi dalil bahawa tadi boleh orang berhutang tidak dituliskan, tidak perlu ada saksi dan tidak perlu ada jaminan gadaian barang, boleh, ya. Tetapi diingatkan kepada orang yang telah diamanahkan, dipercayai
diberi hutang kepadanya, hendaklah ia membayar hutang tersebut dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan berikutnya, mereka yang telah dilantik sebagai saksi ataupun menjadi saksi akan transaksi hutang piutang ni, maka perlulah ia untuk menyampaikan persaksian yang sebenar. Dia tidak boleh menyembunyikan persaksian, kerana menyembunyikan persaksian adalah perbuatan dosa yang ditanggung oleh hati dia, kerana ia telah menzalimi salah seorang daripada yang dipersaksikan. Kemudian ayat ini ditutup Allah Ta'ala, wallahu bima ta'maluna alim. Allah peringatkan bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia ini, sama ada amalan zahir maupun amalan batin yang mereka lakukan, ya. Baik, kita teruskan ayat 284. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Yang bermaksud, segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Dan jika kamu melahirkan akan apa yang ada di dalam hati kamu, ya, dan jika kamu menzahirkan akan apa yang ada di dalam hati kamu, atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya. Dan ingat, Allah Maha Kuasa akan atas tiap-tiap segala sesuatu, ya. Baik, ayat Allah Subhanahu wa taala ni, ini untuk menguatkan hujung ayat sebelum ni. Pada hujung ayat sebelum ni Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna alim. Allah Ta'ala mengetahui apa-apa sahaja yang kamu kerjakan. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagaimana Allah Ta'ala tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat? Semua yang ada di langit dan di bumi ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk di antaranya. Kita ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang mencipta kita dan Allah Taala yang memiliki kita. Maka tidak mungkin Rabb yang memiliki kita tidak mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Ya. Maka jangankan apa yang kita lakukan, semua apa yang berlaku di atas muka bumi ini, langit dan bumi bahkan, semua diketahui oleh Allah. Mengapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kerana semua yang ada di langit dan di bumi, sama ada makhluk hidup ataupun makhluk mati, mulai daripada yang paling kecil sampai paling besar, yang kita nampak maupun yang kita tak nampak, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mencipta mereka, Allah Taala yang memberi rezeki mereka, Allah Taala yang mengatur mereka, ya. Maka fakanu mulkan lahu wa abidan, maka kita ni adalah milik Allah Taala dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian Allah Taala mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, ya. Dan jika kamu menzahirkan apa yang ada di dalam hati kamu, aw tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dada kamu ini, yuhasibukum bihillah, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar terhadap amal-amal zahir yang kita zahirkan daripada hati kita ni lalu kita zahirkan dalam perbuatan. Bukan sekadar itu sahaja Allah Ta'ala tahu. Malah Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Semua dihisab Allah. Kita zahirkan apa yang ada dalam hati kita ni, atau mungkin kita sembunyikan, kita tak nampakkan dalam perbuatan, ya. Orang lain tak nampak, cuma kita simpan dalam hati kita, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua jelas bagi Allah taala, dan Allah taala akan hisab itu semua, ya. Maka bukan sekadar amal zahir, amal batin pun diketahui oleh Allah dan dicatatkan. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya disebutkan, ya, man hamma bil hasanah, siapa-siapa yang ada keinginan untuk melakukan kebaikan tetapi ia tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Begitu juga seseorang yang berniat untuk melakukan keburukan dosa, kemudian dia tak jadi lakukan, dan juga dituliskan bagi dia satu kebaikan. Kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kedua-dua perkara tadi itu belum dilakukan, baru sekadar amal batin, baru sekadar niat saja. Satu niat kepada kebaikan, satu niat kepada keburukan. Kedua-duanya tak jadi dilakukan. Tetapi Allah Taala mengatakan kedua-dua, atau Nabi SAW mengatakan kedua-dua niat tersebut adalah dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan sekadar apa yang kita zahirkan, apa yang kita nampakkan ini yang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah apa yang kita sembunyikan pun, apa yang kita simpan dalam hati kita, semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada ungkapan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidaklah memandang kepada zahir kita ni, tetapi Allah Ta'ala pandang kepada hati kita. Jadi yang Allah Ta'ala hisab, yang Allah Ta'ala ketahui bukan sekadar amal-amal zahir kita, tetapi apa yang kita simpan dalam batin kita. Maka oleh kerana itulah kita sebagai orang-orang yang beriman, kita tak cukup sekadar memperbaiki amal-amal zahir kita. Kita tak cukup sekadar memperbaiki akhlak-akhlak zahir kita, ya. Ada yang jauh lebih penting daripada itu, ialah memperbaiki keadaan batin kita, memperbaiki keadaan dalaman kita, memperbaiki keadaan hati kita. Kerana hati kita ini dilihat oleh Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Kemudian Allah Ta'ala mengampunkan bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, ya. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, ya. Wa huwa liman ata bi asbabil maghfirah, ya. Orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan melakukan sebab-sebab supaya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ya, Allah Ta'ala dapat ampunkan bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, ya. Dan ini bukan sekadar Allah Ta'ala berkehendak, tetapi kita mesti melakukan perkara-perkara yang dapat menyebabkan Allah ampunkan kita. Apa dia? Misalnya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Apa lagi? Misalnya kita melakukan amal-amal salih, ya. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibinas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu ia dapat memadamkan akan amal-amal keburukan, ya. Atau kita bertaubat secara khas, ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kata Allah Ta'ala, ya, lalu ia beriman, lalu ia melakukan amal-amal salih, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Dahulu buruk, dahulu dosa, dahulu maksiat, dahulu merah, tetapi oleh kerana ia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah ganti keburukan itu menjadi kebaikan. Bukan sekadar Allah Ta'ala padam, malah Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan. Masya Allah, ya. Fayaghfiru liman yasha', maka Allah mengampunkan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalangan hamba-hambanya. Tetapi itu tadi, kita perlu untuk melakukan asbab-asbab
yang dapat mendatangkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita melakukan amal-amal soleh ataupun kita bertaubat secara khas daripada dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, ya. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah taala mengazab sesiapa yang dikehendaki oleh Allah taala bidzambihi, ya, dengan sebab dosa-dosanya, ya. Allah taala mengazab pun bukan ikut suka hati Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala tidak berlaku zalim kepada hambanya. Dalam hadithul qudsi Allah taala berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, kata Allah. Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Maka oleh kerana itu Allah taala tidak akan mengazab, tidak akan menyeksa orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh. So mereka mendapatkan azab Allah, seksa daripada Allah taala, juga adalah kerana dosa-dosa yang mereka lakukan dan mereka tidak mahu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah taala berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah taala kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu, la yu'jizuhu syai'un, tidak akan ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bal kullul khalqi tau'u qarhihi wa masyiatihi wa taqdirihi, bahkan semua makhluk ini tunduk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa yang dapat melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana Allah taala mengampunkan seseorang dan memasukkannya ke dalam syurga Allah taala, tidak akan ada sesiapa yang dapat menghalangnya. Begitu juga ketika mana Allah taala hendak mengazab, menyeksa orang-orang yang kufur, orang-orang yang derhaka kepada Allah taala, tidak akan ada sesiapa yang dapat menentang ketetapan Allah itu. Mengapa? Kerana Allah itu Rabb yang maha berkuasa atas tiap-tiap segala sesuatu, ya. Mungkin sekadar ni saja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Insya-Allah taala pada minggu hadapan kita akan khatamkan tafsir surah Al-Baqarah, ya, ayat 285 dan ayat 286 insya-Allah taala. Moga-moga Allah taala sentiasa kurniakan pada kita kesihatan, ya, sama ada kesihatan jasmaniah dan ruhaniah kita, sehingga kan kita tetap istiqamah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.